Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazrah binti Abdul Wahid, A167778 akan membentangkan hasil dapatan kajian berdasarkan latihan ilmiah saya bertemakan bahasa dan kesusasteraan di bawah seliaan Ustaz Hakim bin Zainal yang bertajuk Analisis Kata Nama Marfu' dalam Surah Al-Waqiah. Isi kandungan merangkumi yang pertama latar belakang, yang kedua penyataan masalah, yang ketiga objektif kajian, yang keempat metodologi kajian, yang kelima dapatan kajian dan yang keenam rumusan. Pertama sekali latar belakang. Ilmu sintaksis dianggap sebagai ilmu nahu dalam pendidikan Arab. Ilmu nahu pula cabang kepada ilmu linguistik yang merangkumi ilmu sintaksis, morfologi dan sebagainya. Ilmu nahu didefinisikan sebagai ilmu berkaitan hukum-hukum dan kaedah perkataan sama ada dalam bentuk tunggal atau dalam strukturnya. Tujuan ilmu nahu disusun adalah untuk menjaga ketepatan bacaan ayat Al-Quran. Meletakkan kaedah nahu merupakan satu keperluan. Hal ini kerana menurut Abdul As-Salim dan Tontowi 1995 mengatakan bahawa bimbang akan ketulinan Al-Quran itu sendiri sekiranya tiada panduan dan kaedah apabila dibaca oleh orang asing. Justru itu, ilmu nahu dan Al-Quran mempunyai hubungan dan berkait rapat antara satu sama lain. Kata nama marfu' pula merupakan salah satu cabang perbincangan dalam sintaksis Arab. Kata nama marfu' didefinisikan sebagai sesuatu konstituen tertentu yang melibatkan isim dalam struktur ayat. Konstituen-konstituen tersebut berkongsi hukum i'rab yang sama iaitu marfu'. Terdapat 7 konstituen yang menyebabkan sesuatu perkataan itu digelar sebagai kata nama marfu'. Antaranya ialah fa'il, naib fa'il, mubtada', khabar, isim kana, khabar inna dan bab tawabi' seperti na'at, ataf, taukid dan badal. Menurut As-Samarai 2006 mengatakan bahawa Al-Quran itu mempunyai rahsia tersendiri dan sesuai dijadikan contoh. Justru itu, kajian sintaksis dalam Al-Quran merupakan kajian yang menarik untuk dikaji kerana Al-Quran merupakan rujukan yang tepat untuk melihat kaedah nahu. Seterusnya, penyataan masalah. Menurut Siti Nabilah dan Siti Syarwani 2019 mengatakan bahawa terdapat seramai 24% pelajar mahasiswa yang melakukan kesalahan pada kata nama marfu' iaitu mubtada' dan khabar. Ini dapat disokong dengan kajian yang dilakukan oleh Lu'lu' Suraya 2012 yang menyatakan bahawa kebanyakan pelajar masih menghadapi kekeliruan dalam mempelajari sesuatu bahasa sehingga berlaku kesalahan disebabkan penguasaan terhadap aturan-aturan, kaedah-kaedah dan pola-pola bahasa yang kurang. Salah satu kesalahan yang dilakukan juga berkaitan mubtada' dan khabar. Walaupun jumlah peratusan kesalahan yang dilakukan tidak begitu banyak dan kesalahan yang dilakukan tertumpu kepada mubtada' dan khabar sahaja, namun pengkaji berpendapat bahawa kajian khusus berkaitan kesemua jenis kata nama marfu' yang melibatkan fa'il, naib fa'il, mubtada', khabar, isim kana, khabar inna dan bab tawabi' seperti na'at, ataf, taukid dan badal dalam Al-Quran perlu dijalankan. Hal ini supaya pelajar bahasa Arab dapat mengetahui kata nama yang perlu dibaca rafa' secara menyeluruh dalam surah Al-Waqiah untuk membantu memudahkan dalam pembelajaran bahasa Arab dan dapat mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pelajar. Justru itu, kajian ini bertujuan untuk menyenaraikan kata nama marfu' secara sepintas lalu dalam surah Al-Waqiah dan mengetahui bentuk-bentuk penggunaannya dalam Al-Quran. Kajian ini dijalankan untuk mencapai matlamat berikut. Yang pertama, mengenal pasti kata nama marfu' dalam surah Al-Waqiah dan yang kedua, menganalisis ketatabahasaan kata nama marfu' dalam surah Al-Waqiah.
Metodologi kajian ini secara keseluruhannya berbentuk kajian kualitatif. Reka bentuk kajian yang digunakan oleh pengkaji ialah metod analisis kandungan sepenuhnya untuk mengumpul maklumat secara langsung. Pengkaji mengumpulkan maklumat berdasarkan sumber primer dan sekunder. Bahan rujukan utama dalam bentuk sumber primer ialah Kitab I'rab Al-Quran daripada Muhammad Mahmud Al-Qadi. Manakala kesemua sumber sekunder yang lain merangkumi buku bercetak, artikel jurnal, tesis, kertas kerja dan prosiding bagi mendapatkan maklumat yang ingin dijalankan. Pengkaji menggunakan teknik penganalisisan data, temantik atau pengkodan dan induktif. Hasil dapatan kajian pertama adalah berdasarkan objektif pertama iaitu mengenal pasti kata nama marfu' dalam surah Al-Waqi'ah. Terdapat sebanyak 160 perkataan kata nama marfu' yang ditemui dalam 77 daripada 96 ayat surah Al-Waqi'ah. Kata nama tersebut merangkumi kesemua kata nama marfu' iaitu fa'il, naib fa'il, mubtada', khabar, isim kana, khabar inna dan bab tawabi' seperti na'at, ataf, taukid dan badal. Terdapat sebanyak 27 perkataan yang marfu' dengan mubtada', 32 perkataan yang marfu' dengan khabar, 50 perkataan yang marfu' dengan fa'il, 3 perkataan yang marfu' dengan naib fa'il, 15 perkataan marfu' dengan isim kana, 9 perkataan marfu' dengan khabar inna, 13 perkataan marfu' dengan na'at, 1 perkataan marfu' dengan taukid, 9 perkataan marfu' dengan ataf dan 1 perkataan marfu' dengan badal. Hasil dapatan kajian kedua pula adalah berdasarkan objektif kajian yang kedua iaitu menganalisis kata nama marfu' dalam surah Al-Waqi'ah. Analisis kajian dipersembahkan dalam bentuk graf disertakan bersama penerangan. Berdasarkan graf berikut, bilangan kata nama marfu' yang paling banyak diperolehi dalam surah ini ialah fa'il iaitu sebanyak 50 perkataan yang merangkumi 30 isim dhamir dan 3 isim zahir. Bilangan kedua tertinggi ialah khabar sebanyak 32 perkataan yang merangkumi 26 mufrad dan 6 ghair mufrad. Bilangan kata nama marfu' ketiga tertinggi ialah mubtada' iaitu sebanyak 27 perkataan yang merangkumi 13 isim zahir dan 14 isim dhamir. Seterusnya, isim kana dan saudaranya terdapat sebanyak 15 perkataan yang merangkumi 12 isim kana, 1 isim laisa, 1 isim zalla dan 1 isim ma. Na'at pula sebanyak 13 perkataan yang merangkumi 12 na'at hakiki dan 1 na'at sababi. Di samping itu, 9 perkataan khabar inna dan saudaranya diperolehi yang merangkumi 8 khabar inna dan 1 khabar anna. Begitu juga terdapat 9 perkataan maktuf yang diperolehi, 3 perkataan naib fa'il yang merangkumi 2 isim zahir dan 1 isim dhamir. Akhir sekali, taukid dan badal yang masing-masing 1 perkataan iaitu jenis taukid lafzi dan badal ihtimal. Kesimpulannya, jika dilihat melalui hasil kajian, sebanyak 160 perkataan kata nama marfu' serta analisis ketatabahasaannya telah diperolehi melalui 77 daripada 96 ayat dalam surah ini. Bilangan kata nama marfu' yang paling tinggi ialah fa'il, pelaku iaitu sebanyak 50 perkataan. Kedua tertinggi ialah khabar, predikat iaitu sebanyak 32 perkataan dan bilangan ketiga tertinggi ialah mubtada, subjek sebanyak 27 perkataan. Oleh itu, melalui hasil dapatan kajian ini dapat membantu memberi gambaran yang jelas melalui contoh-contoh perkataan yang diperolehi dalam Al-Quran untuk dijadikan rujukan serta panduan kepada para pelajar yang mengalami kekeliruan terhadap kata nama marfu' khususnya tajuk mubtada dan khabar. Itu sahaja pembentangan dan perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.